بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faik bin Hazani, nombor matrik 061510. Kami daripada kumpulan 3 akan membentangkan tajuk tanggapan buruk orientalis terhadap mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana yang kita maklum, setiap nabi atau rasul dikurniakan mukjizat-mukjizatnya yang tersendiri. Begitu juga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada mukjizat teragung iaitu Al-Quranul Karim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga dikurniakan beberapa mukjizat yang lain. Antaranya ialah mukjizat terbelahnya bulan, seperti mana di dalam surah Al-Qamar ayat pertama hingga kedua yang bermaksud adalah hampir saat kedatangan hari kiamat dan terbelahlah bulan. Sebab penurunan ayat ini adalah ketika kaum kafir Makkah meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala serta menguji kebenaran risalah baginda dengan meminta baginda membelah bulan. Seterusnya ialah mukjizat Isra' dan Mi'raj. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 27 Rejab tahun ke-12 dari masa kenabian baginda. Ketika ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berumur 52 tahun. Perjalanan selama 3/4 malam ini bermula 6 malam hingga 6 pagi dengan menaiki binatang syurga iaitu Buraq daripada Masjidil Haram hingga ke Masjidil Aqsa. Ini adalah salah satu mukjizat yang besar yang dianugerahkan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sebagai tanda penghormatan kepada baginda dengan diperlihatkan kekuasaan dan kebesaran Allah. Nama saya Muhammad Luqmanul Hakim bin Muhammad Syabuddin, nombor matrik 059868. Berkaitan dengan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kemampuan luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membuktikan kenabiannya. Salah satu mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lain adalah keluarnya air dari jari jemari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan salah satu bukti kebenaran risalah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abdul Bar menukil perkataan Imam Al-Muzani bahawasanya ia berkata, keluarnya air dari jari jemari Rasulullah itu merupakan mukjizat yang lebih agung ketimbang keluarnya air dari batu ketika Nabi Musa memukulkan tongkatnya yang kemudian memancarkan air darinya. Kerana keluarnya air dari batu merupakan perihal yang telah diketahui dan dikenali, berbeza dengan keluarnya air di antara daging dan darah. Nama saya Ahmad Amzal bin Ahmad Zamri, nombor matrik 059470. Dia membincangkan mukjizat yang luar biasa yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umat selalu berusaha mengemukakan tinjauan dan pandangan yang dapat menyingkap beberapa sudut fenomena mukjizat ini dan perkara yang berkaitan dengan lebih teliti, bersih dan bebas berkaitan dengan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh kerana itu kita tidak sesekali tersedia menjual akal kita kepada orang atau seseorang pun dengan semua keumuman yang terkandung dalam perkataan seseorang pun, terutama sekali golongan yang berada di barisan hadapan dalam keumuman tersebut, iaitu sesiapa pun juga yang mahu mencemarkan atau mengeruhkan kejernihan dan kepercayaan kita kepada hakikat kebenaran hanya kerana satu tujuan atau kepentingan sahaja, supaya akal fikiran kita tidak terjebak dalam perangkap syirik yang mungkin sengaja dipasang di hadapan kita. Saya gaya kita jelaskan secara ringkas tentang peristiwa sejarah tertentu yang telah memainkan peranan yang berbahaya. Ini berhubung dengan hakikat keimanan dalam kepada alam ghaib umumnya dan hakikat mukjizat khususnya, dengan tujuan supaya dapat kita ketahui dengan jelas tentang sebab-sebabnya, faktor yang mendorong dan sejauh mana kebebasan akal dalam menangani masalah alam ghaib dan mukjizat. Kemudian akan kita jelaskan tentang mukjizat menurut ukuran agama dan Al-Quran sendiri.
dan akhirnya dengan penuh rasa khusyuk kita dengarkan keputusan dari hukum akal kita bersih dan sihat. Maka apa yang telah diputuskan oleh akal yang bersih dan sihat ini kita pegang dan kita ikuti. Walan kalimatan wajizah an ahdasi tarikhiyatan ma'inah la'ibat dauran khatiran hawla mafhum al-mu'jizah, iaitu sepintas selalu tentang peristiwa sejarah tertentu yang memainkan peranan berbahaya berhubung dengan konsep mukjizat. Pada awal kurun ini telah muncul beberapa orang penyelidik dan pemikir dari dunia Arab. Mereka cenderung kepada pendapat baru dalam bahasan mukjizat dan menjelaskan pendirian yang sewajibnya diambil oleh umat Islam konsep mukjizat, terutama mukjizat Nabi Muhammad SAW. Aliran pandangan ini dapat dirumuskan sepertinya adalah mukjizat yang dirakam yang diturunkan kepada Rasulullah SAW hanya satu sahaja, iaitu mukjizat Al-Quran. Hanya Al-Quran sahaja mukjizat yang dikurniakan oleh Allah SWT kepada baginda. Adapun mukjizat yang berlaku kepada para nabi sebelumnya yang tidak difahami oleh akal tidak dapat diterima dan tidak diambil kira. Mereka yang memintanya tidak diberi perhatian oleh baginda, dan golongan ini seringkali mengatakan bahawa Rasulullah SAW sentiasa menegaskan bahawa mukjizat atau perkara yang luar biasa bukan urusannya dan bukan dalam bidang kemampuannya. Golongan ini seringkali mengambil ayat Al-Quran ini sebagai dalil dan bukti. Seterusnya, menurut mereka bahawa inilah antara keistimewaan yang ada pada Nabi Muhammad SAW. Baginda tidak berbicara atau mengutarakan cakapnya kepada manusia dengan sesuatu yang tidak difahami. Baginda juga tidak berurusan dengan perkara yang luar batas ilmu yang dapat dicapai oleh fahaman mereka. Nama saya Muhammad Habib bin Anwar Idris dan nombor metrik saya ialah 059851. Dan saya akan menerangkan tentang dasar aliran ini beserta sebab dan tujuannya. Dan kita akan bincangkan perkara ini berdasarkan daripada ilmu dan akal fikiran kita, dan kita akan bentangkan hasilnya berdasarkan daripada dalil dan daripada bukti sejarah. Okey, perkara pertama yang kita perlu ketahui ialah aliran ini sebenarnya muncul di dunia Islam pada zaman penjajahan British di Mesir dahulu. Dan pada masa itu British merasakan bahawa kekuatan tentera saja tak mampu nak jamin kekuasaan mereka dan keamanan dengan lebih lama. Lagi-lagi pula dunia Islam baru je lepas mengalami kejatuhan sistem khalifah. Sebab itulah British dia mewujudkan satu pemikiran yang mereka rasakan dapat merenggangkan kekukuhan dan sikap serta pendirian umat Islam yang amat berpegang teguh kepada agama supaya mereka dapat mengekalkan kuasa. Ini juga supaya umat Islam dapat bertemu dengan pemikiran barat dalam semua aspek kehidupan mereka. Dengan itu telah berjaya dan terhasillah satu program yang diberi nama Gerakan Reformasi Sosial dan Agama. Dan Universiti Al-Azhar diorang jadikan sebagai objek utama pelaksanaan program ini dari segi pelajaran dan pemikiran. Sebab apa? Sebab apa Universiti Al-Azhar jadi objek utama? Ini sebab pada masa itu teraju kepimpinan kat Mesir seluruhnya berada di tangan Al-Azhar. Dan Al-Azhar merupakan pelopor, perancang, pemikir, penggerak bagi setiap kali munculnya isu politik kebangsaan dan keagamaan ataupun munculnya masalah pemikiran dan kemasyarakatan. Dan mereka berpendapat bahawa gerakan reformasi dan agama ini akan berjaya sekiranya dimulakan dengan Al-Azhar itu sendiri. Baiklah, kita teruskan dengan program seterusnya. Perancangan reformasi yang ditumpukan untuk menyedarkan tokoh-tokoh pemikir Arab dan juga dari dunia Islam yang lain bahawa adanya kebangkitan dan kemajuan di dunia Islam itu bergantung kepada adanya perkembangan metod atau cara yang membolehkan umat Islam itu sendiri memahami agama mereka dan juga akidah mereka dengan sempurna dalam bentuk yang sesuai dan selaras dengan pemikiran ilmiah yang diterima. Ini bermakna mereka perlu berusaha untuk membersihkan pemikiran daripada pemikiran orang Islam itu daripada agama dan juga skop perbahasan tentang hakikat ghaib dan tidak juga termasuk dalam kerangka ilmu sains. Itu apa? 3 poin penting. Yang pertama, orang-orang yang belum mantap imannya dengan mudah terpengaruh dengan kempen dan juga ajakan daripada golongan reformasi tadi. Yang kedua, orang yang telah terpengaruh bukan sahaja kerana iman mereka yang lemah,
Akan tetapi mereka juga begitu yakin dengan cara yang dibawa oleh golongan reformasi ini adalah cara yang dapat mencapai kebangkitan dan juga kemajuan. Bagaimanakah cara itu? Cara itu ialah bebas dari prinsip-prinsip keagamaan khususnya berkaitan dengan akidah. Seterusnya, pihak British tidak lagi bersusah payah untuk menyebarkan gerakan fahaman ini. Mereka hanya menyerahkan tugas menyebarkan itu kepada pemikir-pemikir dari kalangan orang Islam sahaja. Kemudian mereka menyerahkan pimpinan gerakan reformasi pemikiran di Azhar ke tangan mereka supaya dapat memperkuatkan lagi cara dan juga pendekatan mereka. Lagi, mereka menyebarkan kuman dari wabak reformasi pembaharuan ini ke dalam minda umat Islam seluruhnya. Dan perenggan terakhir daripada saya, untuk tujuan itu maka Syekh Muhammad Abduh telah dilantik oleh mereka untuk melaksanakan pembaharuan dan juga reformasi yang menyeluruh di Azhar dengan pemegang asas yang telah kita jelaskan sebentar. Antara natijahnya ialah pelantikan Syekh Mustafa Al-Marawi memegang jawatan Syekh Al-Azhar dan Muhammad Farid Wajdi memegang jawatan Ketua Editor Majalah Al-Azhar Nur Al-Islam yang sebelumnya dipegang oleh Al-Alamah Muhammad Al-Hadir Hussain. Pelantikan mereka ini adalah untuk diberikan kedudukan dan tugas baru yang penting, iaitu menyebarkan metod baru dalam memahami akidah. Tegasnya, metod yang bertujuan untuk melupakan masalah gaib yang tidak boleh diletakkan di bawah ujian dan percubaan ilmu tajribi. Antara masalahnya yang paling menonjol adalah masalah mukjizat dalam pelbagai jenis dan bentuknya. Kita dapat menyaksikan bagaimana Muhammad Farid Wajdi telah menyiarkan siri makalahnya yang begitu berani di bawah tajuk Sirah Nabi Muhammad menurut ukuran ilmu, sains dan falsafah. Antara lain beliau menyatakan, para pembaca mungkin dapat memerhatikan bahawa tulisan kita tentang Sirah Nabi ini kita sangat-sangat menjaga agar tidak keterlaluan dalam sesuatu kemujizatan selama ia boleh diberi sebab dan alasan yang biasa walaupun dengan sesuatu yang dipaksa-paksakan. Kita juga dapat menyaksikan Syekh Muhammad Abduh menulis dalam masalah akidah dengan cara yang ganjil dan berlainan daripada ijma' umat Islam dan berbeza daripada ciri-ciri akidah yang amat jelas. Syekh ini telah memberi ta'arif Nabi dan Rasul dalam ulasannya ke atas Syarah Al-Jalaluddin Ad-Dawani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam teks ini kita dapat menyaksikan bagaimana Syekh Muhammad Abduh dalam menafsirkan surah Al-Fil telah mentakwilkan ayat tentang burung ababil dan batu dari sijil dengan wabak ta'un. Dalam teks ini juga kita dapat lihat buku baru yang menganalisis sirah Nabi Muhammad SAW telah diterbitkan dengan judul Hayat Muhammad Asikaya Hussein Haikal, dengan tidak melihat kepada sirah dan hadis tapi mengutamakan metode ilmiah dalam kajian itu juga. Dalam teks ini juga kita dapat lihat bagaimana Syekhul Azhar Al-Mustafa Al-Maraghi telah berkata dalam penulisannya, yakni mukjizat Muhammad SAW yang kukuh dan teguh tiada lain ialah pada kitab Al-Quran, iaitu mukjizat yang berupa ilmu dan pemikiran. Dalam ini juga kita dapat menyaksikan bagaimana penggunaan istilah seperti Al-Abqariyah, yakni jenius, Al-Azamah, Al-Azamah, keagungan, Al-Qiyadah, kepimpinan, dan gelaran yang seumpama dengannya kepada Rasulullah SAW yang dipopularkan sebagai persediaan untuk menggantikan sifat-sifat An-Nubuwah, Al-Wahyu dan Ar-Risalah. Lantas ini juga kita dapat lihat bagaimana gerakan dan kebangkitan yang disebut reformasi sosial dan agama telah terbentuk suatu aliran pemikiran yang baru yang asas falsafahnya mulai tersebar dari atas mimbar Azhar. Ismi Muhammad Afi bin Azman wa ismi raqam al-masfufa wa 06006 أولا وتسألني الآن فما أزاج النذير باردني من أصولها إلى ذي الغية ومن تأطير الفكر الديني بهذا الشكل في رؤوس الناس. Di sini, apakah jenayah yang telah dilakukan oleh penjajah British dari kejayaan mencapai matlamat tersebut juga daripada perkembangan pemikir agama dengan bentuk yang sedemikian ini dalam kepala umat Islam? Yang pertama, maksud kat sini cara pertama adalah melemahkan roh dan nilai agama dalam jiwa umat, di mana agama pada mereka menjadi daya dan tenaga penggerak yang terbesar dan kuasa tertinggi seperti yang
ditegaskan oleh Allah tadi. Terusnya kenapa? Yang pertama, akidah Islamiah. Di sini yang pertama maksudnya akidah Islam apabila diasingkan daripada konsep atau fikrah mukjizat tanpa disedari akan berakhir dengan penafian kepada akidah Islam itu sendiri secara keseluruhannya. Yang kedua, akidah Islam terbina atas asas sebesar-sebesar mukjizat, iaitu mukjizat wahyu. Yang kedua, halangan yang paling besar bagi peradaban Israel adalah mengukuhkan kedudukan dan kekuasaan di Mesir adalah halangan yang terbesar adalah fanatik agama. Yang pertama, sebenarnya kejayaan British dalam merancang ini digelar gerakan reformasi yang dianggap sebagai kejayaan dalam usaha meruntuhkan tembok halangan tersebut. Yang kedua, menggantikan pemikiran atau mentaliti Islam yang bangga dengan manhaj Islam dengan mentaliti baru, iaitu mentaliti barat yang bebas dan tak berhalak. Dengan mentaliti baru ini, umat Islam telah mengembangkan metod ilmiah mengikut apa yang disukai. Islam hanya tinggal sebagai sebentuk-bentuk lahirnya semata-mata sahaja. Saya 059264 Muhammad Hizam bin Abdul Mada akan meneruskan isi yang terakhir daripada kumpulan kami. Hakikat tersebut telah dijelaskan oleh seorang orientalis barat, iaitu Gibb, melalui penulisannya Whether Islam. Beliau berkata bahawa gerakan reformasi oleh barat menerusi sekolah moden, surat khabar dan sistem pendidikan baharu ialah sebagai salah satu wadah dan langkah dalam usaha barat untuk menakluki dunia Islam. Perkara tersebut juga secara tidak langsung meninggalkan kesan negatif kepada umat Islam tanpa mereka sedari. Jelaslah kepada kita bahawa pelopor dan pendokong kegiatan reformasi ini sebenarnya tidak mencapai kemajuan ilmiah kerana mereka dipengaruhi oleh ideologi barat yang sememangnya mempunyai tipu helah untuk meruntuhkan kedudukan agama Islam. Kesannya, gerakan reformasi agama ini menyebabkan hilangnya semangat beragama dalam kalangan umat Islam, seterusnya tidak mencapai kemajuan ilmiah seperti yang mereka cita-citakan. Sekian daripada kumpulan kami. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.